Ketika saya berumur 16 tahun, beliau sendiri pernah menyuruh saya untuk menyertai untuk menjadi seorang sami, untuk bertapa selama sebulan. Tapi mungkin masa tu saya rasa Allah pun dah berikan saya hidayah dan saya tak jadi untuk menjadi seorang sami. Nama saya Muhammad Nur Muslim Tan bin Abdullah dan nama asal saya Tan Fang Wei. Pada tahun 2011, saya ditawarkan untuk menyertai Tentera Laut Diraja Malaysia. Pada tahun tersebut juga ada kejohanan badminton antara perkhidmatan Air Force, Navy dengan darat. Lepas tu masa dekat Dewan Badminton tu terdetiklah hati nak bertanya khabar kepada seorang hamba Allah ni. Padahal saya tak kenal dia pun. So selepas tu bersembang dengan dia semua. Lepas tu seminggu selepas tu dia mengajak saya pergi ke rumah dia untuk bertemu dengan dia. Dia ada cerita sedikit tentang Islam kepada saya. Dia mengatakan dalam Islam semua tu saudara. So pada masa tu pun saya rasa agak bingung lah. Beliau sendiri mengatakan dalam Islam tu semua bersaudara. Selepas tu keesokan harinya dia belikan saya buku tentang penghijrahan orang-orang tokoh-tokoh yang hebat kat serata dunia. Saya pun membaca buku tersebut. Lepas tu ada yang kesannya positif dan ada yang kesannya negatif. So saya ambil inspirasi daripada sana. 2 minggu selepas tu saya ditawarkan untuk menyertai kejohanan badminton dekat Sarawak. Semasa di Sarawak, pihak pengurusan bawa kami untuk berjalan-jalan kat shopping mall. Saya pergi ke satu kedai buku dan saya beli buku 99 Nama Allah dan Rahsia Kesihatan Rasulullah. Pada masa yang sama juga, semasa saya membaca buku tersebut, Allah nak tunjuk kebesaran dia kepada saya semasa kat Sarawak. Tapi 2 minggu sebelum tu, yang menariknya semasa saya kat rumah sahabat tu, semasa saya kat ruang tamu rumah dia, terdapat rak buku di ruang tamu rumah dia. Terdetiklah hati nak ambil sebuah buku yang bertajuk Pengetahuan tentang Islam. Sambil saya selak-selak halaman buku tersebut, bermula dengan tajuk 20 sifat Allah. Dan semasa saya membaca tajuk tersebut, hati saya tertanya, rupanya Tuhan itu wujud. Lepas tu seterusnya dengan rukun Islam, rukun iman, dan habiskan bacaan tersebut. Pada masa yang sama juga, semasa ringtone hamba Allah tu berbunyi, saya tanya, "Abang, ringtone apa ni?" Dia kata selawat syifa. Semasa saya mendengar lagu tersebut, saya berasa begitu tenang dan hanya Allah yang tahu betapa tenangnya semasa itu. Sebelum saya masuk Islam, kiranya masa umur 18-19, saya pernah clubbing, pernah pergi clubbing semua, pernah tindik telinga. Mak saya sendiri juga merupakan penganut agama Buddha. So memang dia selalu bawa kami pergi Wat Siam untuk semayang semua kan. So pada ketika saya berumur 16 tahun, beliau sendiri pernah menyuruh saya untuk menyertai untuk menjadi seorang sami, untuk bertapa selama sebulan. Tapi mungkin masa tu saya rasa Allah pun dah berikan saya hidayah dan saya tak jadi untuk menjadi seorang sami. Dan yang seronoknya, ketika saya umur 19 tahun, setahun sebelum saya mengucap syahadah, dengan rela hatinya saya sendiri pergi ke klinik untuk berkatan. Sejak kecil lagi memang saya duduk kat kampungan orang Melayu. So memang bergaul dengan kawan-kawan orang Melayu. Sekolah pun sekolah Melayu. So persepsi saya terhadap orang Islam tu positif. Kerana kebanyakan rakan-rakan saya ni orang yang menunaikan solat, orang yang menunaikan puasa semua. So alhamdulillah saya mengucap 2 kalimah syahadah, kehidupan saya menjadi semakin tenang. Tetapi di samping tu juga ada dugaan-dugaan seperti penerimaan daripada ahli keluarga saya dan penerimaan daripada rakan-rakan yang berbangsa Cina saya terhadap pengislaman saya. So saya kena kuatlah masa tu untuk menerima dugaan ni kan. 2 hari sebelum saya mengucap syahadah, saya ada menelpon ayah saya sendiri, mengatakan hasrat saya untuk memeluk agama Islam. Dan beliau seperti terkejut dan beliau mengatakan, "Kenapa masa sekarang nak peluk Islam? Sedangkan sebelum ni tak merasa pun nak peluk Islam, sedangkan berkawan dengan ramai orang Melayu kan."
masa tu pun saya baru kenal Islam. Saya nak cerita pasal hidayah pun saya tidak tahu. Ketika berbual dengan saya, beliau semakin sebab dan beliau mengatakan, tak apalah, kamu pun dah makin besar, so pilihlah jalan kehidupan sendiri. Dan ahli keluarga seperti pakcik dan makcik, selepas pengislaman saya, hubungan kami agak tegang. Mereka tidak dapat menerima pengislaman saya. Dan saya sendiri rasa sedih lah kenapa mereka sendiri tidak menerima pengislaman saya, sedangkan mungkin mereka sendiri tahu agama ni agama yang menyembah Tuhan yang satu. Ketika memberitahu ahli keluarga tentang hasrat kita untuk memeluk agama Islam tu antara cabaran yang paling kuat lah. Selain tu tak ada apa-apa cabaran. Alhamdulillah.